Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, ini adalah majlis kita yang kedua daripada pembacaan kitab Tabyinul Ajab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan alhamdulillah kita telah membaca beberapa muka surat sebelum ni, dan kita akan lanjutkan pada hari ini perbincangan kita yang berkenaan dengan hadis-hadis lemah dan maudhu' yang terdapat di dalam fadilat bulan Rajab. Kejap Okey, qala al-Imam Ibn Hajar rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kita ulang sedikit. Wa ammal ahadithul waridah fi fadli Rajab aw fadli siyamihi aw siyami syai'in minhu sarihatan fahiya ala qismain, dha'ifah wa mawdu'ah. Wa nahnu nasuqu ad-dha'ifah wa nushiru ila al-mawdu'ah isyaratan mufhimah. Kata Imam Ibn Hajar selepas beliau menyebutkan sebelum ni fadilah bulan Rajab secara umumnya, secara sarih tak ada, akan tapi secara isyarat ada sebagian hadis-hadis tertentu yang boleh menjadi kita gunakan sebagai isyarat, mengisyaratkan adanya kelebihan bulan Rajab tu. Nah, sekarang beliau mengatakan secara sarih, wa amal ahadithul waridah fi fadli Rajab aw fadli siyamihi aw siyami syai'in minhu sarihah fahiya ala qismain. Adapun hadis-hadis yang membincangkan kelebihan Rajab atau kelebihan puasa Rajab atau puasa hari-hari tertentu di dalam bulan Rajab secara sarih, maka dia terbagi pada dhaifah wa Aisyah sebut lemah dan sedangkan hadis testing, dengar tak? Ada problem Putus-putus waktu. Para putus. Sekarang boleh dengar dah? Jelas. Sekarang boleh dengar ya? Ya, okey. Anak pun terputus-putus tadi. Kejap ya. Mana dia tadi? Saya balik. Qal Imam Ibn Hajar. Okey. Famin ad-dha'ifah ma akhbarana Abu Hasan Ibn Aqil
قال أنبأنا أبو الفرج ابن قدامة قال أنبأنا أحمد ابن عبد الدائم قال أنبأنا يحيى ابن محمود قال أنبأنا جدي لأمي الحافظ أبو القاسم التيمي في كتاب الترغيب والترهيب له قال أخبرنا سليمان ابن إبراهيم وغيره قال حدثنا أبو سعيد النقاش قال أخبرنا أبو أحمد العسال قال حدثنا جعفر ابن أحمد ابن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد ابن المغيرة ابن بسام قال حدثنا منصور يعني ابن زيد قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد الأنصاري قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر وهكذا رواه أبو سعيد محمد ابن علي ابن عمرو النقاش الحافظ الإصبهاني في كتاب فضل الصيام له وهكذا رواه أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ في كتاب فضل الصوم عن جعفر بن أحمد بن فارس بسنده وقال في إسناده حدثنا منصور وهو ابن زيد الأسدي ورواه البيهقي في فضائل الأوقات له من طريق منصور ابن زيد قال حدثنا موسى ابن عمران أنه قال سمعت أنس ابن مالك وهكذا رويناه في أمال أبي محمد الجوهري وقال فيها عن منصور ابن زيد ابن زائدة الأسدي عن موسى ابن عمران وهكذا رواه ابن شاهين في كتاب الترغيب والترهيب له من طريق الحسن ابن صباح عن عبد الله بن عبد الرحمن عن منصور ابن زائدة عن موسى ابن عمران به وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية فيه majahil. Ini adalah hadis pertama berkenaan dengan fadilah Rajab dan dia cukup masyhur berkenaan dengan sungai yang ada di Rajab yang disediakan untuk orang yang berpuasa Rajab. Tapi kata Imam Ibn al-Jauzi fil ilalil mutanahiyah fihi majahil, sanad dia dipenuhi dengan para perawi yang majhul. Ibn Hajar berkata, qultu amma Musa bin Abdullah ibn Yazid al-Ansari fa innahu rajulun siqah ma'ruf. Akhraja lahu Muslimun wa ghairuhu. Naam, amma Musa ibn Imran fala yudra man huwa. Wa qad jaa mansuban mujawwadan fi riwayat allati suqnaha wa adhunnu anna Musa yukanna Aba Imran. Jadi kata Ibn Hajar, perawi bernama Musa ibn Imran, dia majhul, akan tapi yang saya nampak dia bukan Musa bin Imran, itu berlaku tahrif. Yang ada adalah Musa Abu Imran atau Musa an Musa Abi Imran. Jadi yang betul adalah Musa Abi Imran, bukan Musa ibn Imran. Wa azunnu anna Musa yukanna Aba Imran. Wa azunnu anna fi riwayatil Baihaqi wa ghairihi an Musa Abi Imran wa sahhafaha ba'dur ruwati an Musa ibn Imran. Wa mislu hadza yaqa'u katsiran. Jadi yang riwayat yang betul adalah dalam riwayat Baihaqi dan lain-lain Musa Abu Imran, akan tapi perawi daripadanya meriwayatkan mentashif nama ini menjadi Musa bin Imran, dan ini sering berlaku. Dan memang sama ada Musa bin Imran atau Musa Abu Imran, dua-duanya adalah rajul la yudra man huwa, siapa dia pun tak diketahui. Wa amma Mansur ibn Zaid faqad rawa anhu jama'ah walakin lam aqif fihi lil mutaqaddimina ala jarhin wala ta'dil. Mansur ibn Zaid, dia kalau tadi Musa bin Imran majhul ain, kita tak tahu siapa dia, identiti dia. Adapun Mansur ibn Zaid, dia bukan majhul ain, akan tapi majhul hal. Majhul hal maknanya adalah identiti dia ada, orang dia jelas, sebab bukan satu orang yang meriwayatkan. Jadi kalau dia punya murid satu orang saja, dia majhul ain. Akan tapi rawa anhu jamaah, ada beberapa orang meriwayatkan hadis daripada dia. Maknanya sudah terangkat dia daripada majhul ain kepada majhul hal.
Majhul hal maknanya adalah orangnya ada akan tapi tak ada ulasan daripada a'immah jarh wa ta'dil yang menjelaskan sama ada dia thiqah ataupun tidak thiqah. Naam, zakarahu Az-Zahabi fil Mizan faqal Mansur ibnu Yazid. Perhatikan ada kalimat kalau yang kita bincangkan sekarang Mansur bin Zaid. Tapi Imam Zahabi dalam Mizan berkata Mansur ibnu Yazid haddasa anhu Muhammad ibnu al-Mughirah fi fadli Rajab. Ini adalah hadis yang kita bincangkan sekarang. Jadi riwayat Mansur ibnu Zaid, riwayat Muhammad bin Mughirah an Mansur ibnu Zaid, kan? Dan Imam Zahabi mengatakan Mansur ibnu Yazid haddasa anhu Muhammad ibnu al-Mughirah fi fadli Rajab la yu'raf wal khabaru batil. Mansur bin Yazid ni tak dikenal siapa dia dan khabar dia yang hadis yang dia bawakan juga adalah hadis yang batil. Summa saqahu min tariqis silafi bi isnadihi ila Ja'far ibn Ahmad ibn Faris bi sanadihil mutaqaddim. Qultu wa qawluhu Mansur ibnu Yazid bi ziyadati ya musanna min tahat fi awwalihi waham. Kata Ibn Hajar, ya, ucapan Zahabi Mansur ibnu Yazid silap. Sepatutnya adalah wa innama huwa Mansur ibnu Zaid. Wa innama huwa Zaid bi fathil zai. Kama tadafarat bidzalika riwayat, sebagaimana pelbagai riwayat telah menunjukkan perkara tersebut. Walam yanfarid Muhammad ibn al-Mughirah anhu bi riwayati dzalik. Bal rawa anhu Muhammad ibn Rauq wa Ya'ish ibn al-Jahm wa ghairuhuma kama taqaddam. Dan Ibn Hajar mengatakan lagi bahwa Muhammad ibn al-Mughirah dia bukan seorang meriwayatkan hadis ni daripada Mansur ibnu Zaid, akan tapi ada perawi-perawi lain yang turut meriwayatkan menjadi mutabaah bagi dia untuk meriwayatkan hadis ni daripada Mansur ibnu Zaid seperti Muhammad bin Rauq dan Ya'ish ibn al-Jahm sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Summa qala Az-Zahabi fil Mizan Muhammad ibn al-Mughirah ibn Bassam yarwi an Mansur ibn Yazid wa anhu al-Bukhari. Dalam hadis ini tadi kan Muhammad bin Ismail al-Bukhari an Muhammad ibn al-Mughirah ibn Bassam an Mansur ibn Zaid, kan. Ini hadis yang tengah dibincangkan oleh Zahabi. Muhammad ibn al-Mughirah ibn Bassam yarwi an Mansur ibn Yazid wa anhu al-Bukhari bi isnadin nadhifin ila al-Bukhari yuhaddithu inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab al-hadis wa huwa batil. Qultu, sekarang Ibn Hajar mengatakan wa fil kamil li Ibn Adi Muhammad ibn al-Mughirah an Ayyub ibn Suwaid ar-Ramli kana yasriqul hadis wa huwa indi mimman yada'u al-hadis. Jadi berkenaan dengan Muhammad bin Mughirah ni, kata Ibn Adi menilai dia di dalam kitab Kamil kana yasriqul hadis, suka mencuri hadis. Mencuri hadis ni istilah kita sekarang suka membuat plagiat, ya, plagiarism. Jadi riwayat orang dia ambil lalu dia nisbahkan kepada diri dia sendiri. Sebagaimana plagiarism pada hari ini adalah jinayah ilmiah yang paling teruk, begitu juga yasriqul hadis adalah satu ta'an yang cukup teruk kepada seorang perawi. Wa huwa indi mimman yadha'ul hadis, kata Ibn Adi, dia menurut saya adalah orang yang telah memalsukan hadis. Wa fi thiqati Ibn Hibban Muhammad ibn al-Mughirah ibn Bassam asy-Syahrazuri sakana azanah. Jadi dalam thiqat Ibn Hibban apabila tadi kita katakan Ibn Adi menghukum dia Muhammad Mughirah ni yadha'ul hadis dan juga yasriqul hadis, akan tapi Ibn Hibban menyebutkan nama dia di dalam kitab As-Siqat. Jadi As-Siqat adalah satu kitab yang disediakan oleh Ibn Hibban untuk menghimpun khas perawi-perawi siqat sahaja. Perawi-perawi siqat sahaja. Ini bermakna menurut Imam Ibn Hibban, Muhammad ibn al-Mughirah ini termasuk dalam perawi yang siqat, akan tapi tidaklah siqat yang terlalu tinggi sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Yang penting adalah dia bukan perawi yang memalsu hadis
atau matruk macam yang disebutkan oleh Imam Ibn Adi. Maknanya ada khilaf antara dua ulama ni. Wa fi thiqati Ibn Hibban, Muhammad ibn al-Mughirah ibn Bassam Ash-Shahrazuni sakana Azanah. Azanah adalah satu tempat di Syam, Azanah. Yarwi an Ishaq al-Azraq wa Yazid ibn Harun haddathana anhu Umar ibn Sinan wa ghairuhu min syuyukhina rubbama akhta'a yu'tabar bihadisihi. Kata Ibn Hibban, dia rubbama akhta', dia sering melakukan kesilapan di dalam hadis. Akan tapi yu'tabar hadisuhu idza rawa anhu thiqat. Hadis dia boleh diambil kira, dijadikan i'tibar, bukan jadi hujah tapi jadi i'tibar. Makna i'tibar adalah dia boleh dijadikan sokongan, atau hadisnya boleh diterima sekiranya mendapat sokongan daripada perawi-perawi yang lain. Itu makna i'tibar. Maknanya selagi mana seorang perawi masih dalam kategori i'tibar, maknanya dia tidak matruk. Dia bukan mesti dibuang sama sekali ya. Bukan dihukumkan kizab sebagaimana yang dipandang oleh Imam Ibn Adi. Justru menurut Ibn Hibban, rubbama akhta'a yu'tabar hadisuhu idza rawa anhu thiqat. Jadi hadisnya boleh dijadikan i'tibar sekiranya hadis perawi yang meriwayatkan daripada dia adalah perawi-perawi yang thiqah. Ini Muhammad ibn Mughirah. Jadi poin dia adalah sanad hadis ni bermasalah mula daripada riwayat Muhammad ibn Mughirah ibn Bassam an Mansur ibn Yazid an Anas ibn Malik. Jadi dia turunkan perbincangan tu satu persatu analisis perawi dia. Kata Ibn Hajar, wa hadza indi wahid. Wa in kana az-Zahabi farraqa bainahuma fil mizan wa tabayyana anna hadza laysa bihujjah. Walaupun Imam Az-Zahabi membagi Muhammad ibn Mughirah ibn Bassam seolah-olah ada dua orang, ya tak? Tadi beliau mengatakan Muhammad ibn Mughirah seolah-olah dibagi kepada dua orang, akan tapi sebenarnya dia adalah satu orang. Kata Ibn Hajar, menurut saya dia adalah orang yang sama. Wa in kana az-Zahabi farraqa bainahuma fil mizan wa tabayyana anna hadza laysa bihujjah, dan jelas bahwa perawi tersebut dia bukan hujjah. Dia bukan hujjah. Wa amma syaikhuhu famajhulul hal. Adapun syekhnya, Syekh Muhammad bin Mughirah, tengok sanad asal ya. Jadi Muhammad bin Mughirah bin Bassam an Mansur Ibnu Zaid, tadi kita sudah bincangkan juga, Mansur Ibnu Zaid adalah perawi yang majhul. Maka kata Ibnu Hajar, wa hadza in wa tabayyana anna hadza laysa bihujjah wa amma syaikhuhu, yaitu Mansur Ibnu Zaid, fa majhulul hal fal isnadu dha'ifun fil jumlah. Jadi kesimpulannya adalah sanad ini dhaif secara umum, lakin la yatahayya al-hukmu alaihi bil wada' wallahu a'lam. Akan tetapi hadis ini tidak boleh dihukumkan sebagai palsu. Jadi menurut Ibn Hajar, hadis ini adalah hadis yang lemah secara umum karena perawi-perawi dia ada yang laisa bil hujjah dan ada juga yang majhul, akan tetapi tidak sampai kepada palsu. Walaupun Imam Az-Zahabi dalam Mizan tadi mengatakan khabar batil, ya tak? Khabar batil kata Zahabi, akan tapi kata Ibn Hajar ya batil, lemah, akan tapi tidak sampai kepada maudhu, tidak sampai kepada darjat sebuah hadis yang dihukumkan palsu. Bagaimanapun kesimpulannya adalah hadis ini tetap hadis yang sangat lemah, walaupun Ibn Hajar tidak menghukumkan dia sebagai hadis yang palsu. Walahu tariqun ukhra an Anas. Rawahu Abu Abdullah Al-Husain ibnu Fathawi an Abdullah ibnu Shanabah an Saif ibn al-Mubarak an Amr ibn Humaid al-Qadhi an Kathir ibn Sulaim an Anas wa fi isnadihi majahil. Akan tapi dalam sanad ini
sekali lagi mengandungi para perawi-perawi yang majhul. Ini berkenaan dengan hadis apa tadi yang kita bincangkan, berkenaan dengan hadis uh, nahar nahar yang ada di di surga dikhaskan untuk orang yang berpuasa Rajab. Wa wajadtu lahu syahidan illa annahu batil. Saya pun jumpa sebuah hadis sokongan, yaitu syahid, akan tapi hadis sokongan tersebut pun batil juga. Faqara'tu bi khatti al-Hafiz Abi Tahir As-Silafi qala anba'ana asy-Syaikh Abdul Barakat Hibatullah Ibnu Mubarak As-Saqati. As-Saqati ini yang bermasalah, dia kadzab. Qala akhbarana Abul Ghanaim Ad-Dajaji thiqah. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Az-Zahabi, ini Imam Abu Tahir Al-Mukhallis Al-Musnid yang banyak meriwayatkan hadis dan menulis kitab-kitab ajza hadisiyah yang cukup banyak, dia sangat masyhur, dia tak masalah. Qala haddatsana Al-Baghawi, Al-Baghawi Imam Al-Baghawi. Qala haddatsana Suwaid Ar-Ramli, ada sedikit masalah daripada hafalan dia, akan tapi dia digunakan oleh Imam Muslim dalam mutaba'at. An Yahya ibn Abi Zaidah an Asim ibn Abi Nadrah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu ar-rahiq, rahiqun mahtum, man syariba minhu syarbatan lam yazma' ba'daha abada a'addahu Allahu li suwami Rajab. Qultu, kata Imam Al-Hajar, wa rijalu hadzal isnad thiqat illa as-Saqati fa innahu man wada'ahu, sesungguhnya dia as-Saqati ini Abul Barakat Hibatullah Ibnu Mubarak, guru Abu Tahir As-Silafi. Guru Abu Tahir Salafi, imam hafiz yang sangat besar di Mesir ya. Kebanyakan kitab-kitab ajza hadisiyah dan kitab-kitab hadis pada hari ini semua kembali kepada periwayatan Abu Tahir As-Silafi. Akan tapi karena dia suka sangat kumpul dari berbagai riwayat, beribu-ribu guru dia, dan termasuk juga adalah guru-guru yang memalsu hadis seperti Abul Barakat Hibatullah Mubarak As-Saqati ini. Nah, sanad ni semua perawi dia siqah, nazif, a'immah, akan tapi sayangnya adalah ciptaan daripada As-Saqati. Justru kata Ibn Hajar, wa rijalu hadzal isnad siqat illa As-Saqati fa innahu man wada'ahu wa amma Asim ibn Abi Nadrah fama araftuh. Nah, dan satu lagi perawi Asim bin Abi Nadrah, dia adalah perawi yang tidak dikenal, kata Imam Ibn Hajar. Nah, berkenaan dengan hadis sungai Rajab, memang tak ada yang sahih marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kata Imam Al-Baihaqi, nanti tuan-tuan coba tengok Fadailul Awqat Imam Al-Baihaqi di bagian akhir perbahasan Rajab, dia membawakan satu riwayat daripada Abu Qilabah. Abu Qilabah adalah tabi'in. Tabi'in di Basrah. Dia mengambil hadis daripada Anas, dan kata Imam Baihaqi, hadis ada satu riwayat daripada Abu Qilabah dengan sanad yang sahih yang mengatakan bahawa Allah menjadikan satu sungai di surga dan disediakan untuk orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Nah, menurut Imam Baihaqi, dia adalah sahih mauquf. Sahih mauquf maknanya dia ucapan sahih berasal daripada ucapan Abu Qilabah yang termasuk dalam tabi'in. Dan satu lagi kata Imam Baihaqi, karena kandungan hadis ni berbincang berkenaan dengan perkara gaib, maka kemungkinan besar dia bukan ijtihad daripada Abu Qilabah, akan tapi dia berasal daripada satu periwayatan. Jadi nampak dalam ucapan Imam Baihaqi dalam Fadail Awqat, beliau mensahihkan ucapan tersebut daripada Abu Qilabah dan memberikan hukum dia hukum marfu'. Ya, jadi akan tapi bagi saya ulasan tu mengandungi banyak kelemahan.
Pertama, riwayat daripada Abu Kilabah pun ada ikhtilaf. Periwayatan tu tak betul-betul sahih, macam tak ada masalah. Tak ada masalah ikhtilaf dalam periwayatan dia. Dan yang kedua, kemungkinan Abu Kilabah membincangkan atau menyampaikan adanya sungai di surga yang disediakan untuk orang berpuasa Rajab ni kemungkinan terpengaruh oleh periwayatan yang macam ni, yang palsu ni. Jadi dia menyampaikan satu pandangan yang terpengaruh daripada periwayatan-periwayatan yang berasal daripada perawi-perawi majhul macam ni. Justru adalah akan tapi taklah sepenuhnya ucapan Imam Baihaqi itu salah. Akan tapi mungkin kita kena berhati-hati dalam menyampaikan atau menjazamkan, memastikan bahawa perkara tersebut macam tu. Ada kemungkinan bahawa perkara tersebut adalah pengaruh daripada hadis-hadis yang majhul macam yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadisun akhar. Qala Abu Bakar al-Bazzar fi musnadihi. Qala haddatsana Ahmad ibn Malik al-Qushairi qala anba'ana Zaidah ibn Abi Raqad an Ziyad an-Numairi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أخبرناه أبو الحسن ابن أبي المجد قال أخبرنا سليمان ابن حمزة وعيسى ابن المعالي إجازة قال أنبأنا جعفر بن علي الحمداني قال أنبأنا الحافظ أبو طاهر السلفي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الواحد Qala haddatsana Abul Qasim Ibnu Bushran. Abul Qasim Ibnu Bushran ini seorang musnid yang sangat besar di Baghdad. Dia adalah guru Imam Baihaqi. Musnid yang sangat besar yang menjadi rujukan utama pada zaman dia. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ismail Al-Warraq. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz wa huwa Al-Baghawi. Ini Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz adalah Imam Al-Baghawi yang banyak kitab-kitab yang beliau hasilkan dalam ilmu hadis dan rijal. Qala haddatsana Abdullah bin Umar Al-Qawariri. Abdullah bin Umar Al-Qawariri juga imam, siqah, dia salah seorang perawi yang sangat terkenal. Qala haddatsana Zaidah ibn Abi Raqad an Ziyad an-Numairi an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa rawahu at-Tabarani fil Awsat min hadisi Zaidah wa qala la yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi hadzal isnad tafarrada bihi Zaidah. Ya, hadis ini turut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Awsat dan beliau membawakan satu ucapan yang sangat penting berkenaan dengan sanad hadis ini. Beliau berkata la yurwa an Nabi sallam illa bihadzal isnad. Tak ada hadis ni diriwayatkan daripada Nabi melainkan dengan sanad ni. Ini yang Anda suka daripada kitab Al-Awsat Imam At-Tabarani. Jadi untuk makluman tuan-tuan, hadis ni tadi diriwayatkan dari siapa? Kata Imam Ibn Hajar diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Ya tak? Lalu kemudian diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani dalam Awsat. Untuk makluman, kitab Musnad Al-Bazzar adalah Musnad Mu'allal. Musnad Mu'allal maknanya adalah musnad yang khas menghimpun hadis-hadis ma'lul. Walaupun hadis-hadis ma'lul tu hadis-hadis yang menjadi pilihan Al-Bazzar bahawa hadis tersebut mengandungi illah, sama ada illah itu dapat menjejaskan kesahihan hadis ataupun tak. Akan tapi hadis-hadis pilihan itu adalah hadis-hadis yang secara umum kita katakan bermasalah lah. Begitu juga At-Tabarani dalam Awsat. Jadi tujuan utama At-Tabarani himpun hadis-hadis dalam Awsat adalah menghimpun hadis-hadis yang berlaku illah. Dan illah yang beliau maksudkan adalah illah tafarrud. Justru
setiap kali dia sebutkan hadis, dia akan sambung dengan ucapan la yurwa an Nabi sallam illa bihadzal isnad wa tafarrada bihi fulan an fulan misalkan. Itu menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis ma'lul dan hadis-hadis yang mengandungi tafarrud. Nah, hadis ni apabila masuk dalam Al-Bazzar, masuk juga dalam Awsat, kita sudah agaklah 80% mesti bermasalah. 80% mesti bermasalah. Dan ini yang dicoba dibawakan oleh Imam Ibn Hajar. Beliau sebutkan rawahu Tabarani fil Awsat min hadis Zaidah wa qala la yurwa an Nabi sallam illa bihadzal isnad wa tafarrada bihi Zaidah. Wa rawahu al-Baihaqi fi fadail al-awqat anil Qawariri an Zaidah. Qal tafarrada bihi Zaidah an Ziyad wa huwa hadithun laisa bil qawi. Jadi kata Imam Baihaqi pun macam tu. Beliau mengatakan hadis ni berlaku tafarrud dan yang bertafarrud adalah Zaidah ibn Abi Raqad. Hanya dia yang meriwayatkan hadis ni daripada Ziyad an-Numairi. Dan kalau berlaku tafarrud ni untuk makluman tuan-tuan, dia adalah satu kesalahan besar, ya. Satu cacat yang cukup berat. Terutamanya apabila diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak berapa kuat. Perawi yang kuat hebat pun ulama berhati-hati nak terima. Macam tafarrud Imam Malik, tafarrud Imam Sufyan ibn Uyainah. Kalau mereka bertafarrud, ulama pun tahafuz. Dia berhati-hati, tak terus katakan sahih dan terima, tak. Akan tapi mereka berhati-hati nak pastikan terlebih dahulu berlaku kesilapan atau tak. Apalagi kalau yang bertafarrud itu adalah perawi yang tidak berapa kuat. Yang Imam Hafiz pun kita hati-hati, apalagi yang tak berapa kuat. Yang siqah biasa ataupun yang darjat soduk saja. Terlebih lagi kalau yang bertafarrud adalah perawi dhaif. Kalau perawi dhaif bertafarrud, itu menjadi satu indikasi bahawa dia telah berdusta. Atau dia sariqah hadis, atau dia telah menipu dan lain sebagainya. Dan justru kelemahan yang berkaitan dengan tafarrud tidak diambil ringan. Walaupun ramai ahli hadis mutaakhirin dan semasa mengambil ringan saja permasalahan tafarrud ni. Mereka selalu mengatakan tafarrud bi fulan, tak apalah si fulan tu siqah, maka tafarrud dia diterima. Padahal tak macam tu, ya, yang berlaku. Yang berlaku adalah tafarrud adalah satu indikasi kuat berlakunya kesilapan serius yang dilakukan oleh perawi dan dia kena perlakukan dengan berhati-hati. Nah, hadis ni adalah hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, iaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hari ini sangat sering dan banyak disebutkan. Dan dari segi perbincangan ilmu hadis, bahawa dia adalah hadis yang kata Imam Baihaqi, hadisun laisa bil qawi. Imam Baihaqi terlalu berlembut dalam hadis ni. Beliau mengatakan hadis tak berapa kuat. Actually, isu dia lebih berat daripada tu. Iaitu tafarrud Zaidah ibn Abi Raqad daripada Ziyad an-Numairi, yang mana Zaidah bukanlah perawi yang hebat sangat. Bahkan dia termasuk mungkin kita katakan perawi yang cukup lemah. Justru tafarrud dia adalah tafarrud yang boleh dihukumkan sebagai munkar. Dan ini adalah termasuk hadis yang boleh kita ringkaskan, dia adalah sebuah hadis yang dhaif berat lah. Dhaif berat. Walaupun tak mungkin tak sampai kepada hadis palsu, akan tapi dia masuk dalam dhaif berat. Kalau ada yang bertanya macam mana kita gunakan doa ni dalam doa-doa kita, bagi saya doa ni kita nak doa apa saja pun terserahlah, tak ada halangan apa yang kita nak minta kan. Tak ada halangan kita nak minta kepada Allah perkara apa, melainkan perkara yang dosa dan maksiat. Justru kalau kita guna doa ni dalam selepas salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, adalah bukan satu kesalahan. Doa, sila berdoa dengan apa saja yang kita kehendaki. Akan tapi yang menjadi kesalahan adalah apabila kita mengatakan hadis ni bahwa doa ni adalah doa Nabi, ya, itu yang menjadi kesalahan. Kita nisbahkan ucapan tu kepada Nabi SAW secara jazam. Kalau kita nak kata ruwiya mungkin masih okey lagi. Diriwayatkan dengan sirah tamrid, diriwayatkan daripada Nabi bahawa Nabi setiap kali masuk bulan Rajab Nabi berdoa seperti ini,
tapi hadis tersebut adalah hadis yang kurang kuat, mungkin bolehlah tuan-tuan, tak apa. Tidak disampai kepada, selagi mana tak sampai kepada derajat hadis palsu. Warawahu Yusuf al-Qadhi fi kitab as-siyami lahu an Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami an Zaidah. Qultu wa Zaidah ibn Abi Raqad rawah anhu jama'ah wa qala fihi Abu Hatim yuhaddisu an Ziyad an-Numairi an Anas ahadisa marfu'ah munkarah. Jadi Abu Hatim telah menjelaskan bahwa Zaidah ibn Abi Raqad yang menjadi poin utama, focal point kita pada hari ini, yang bertafarrud dalam periwayatan hadis ini, disebutkan oleh Imam Abu Hatim sering meriwayatkan hadis-hadis yang munkar daripada Ziyad an-Numairi daripada Anas, dan ini salah satunya hadis-hadis munkar. Fala yudra minhu au min Ziyad. Kata Abu Hatim, saya tak tahu hadis munkar ini berasal daripada diri dia ataukah berasal daripada Ziyad. Maksudnya kesilapan yang berlaku dalam hadis tersebut adakah kesilapan yang dilakukan oleh Zaidah ataupun kesilapan yang dilakukan oleh Ziyad, sebab dua-dua adalah perawi lemah. Hafalan dia lemah, maknanya kesilapan ni sama ada daripada Zaidah ataupun daripada Ziyad. Mesti dua-dua ni salah satunya atau bahkan dua-duanya melakukan perkara kemunkaran tersebut. Wala a'lamu ruya an ghairi Ziyad fakunna, atau wala a'lamu rawa an ghairi Ziyad. Saya tak tahu dia meriwayatkan hadis daripada selain Ziyad. Maknanya Zaidah bin Abi Raqad ni cuma punya satu orang guru saja, yaitu Ziyad. Dia tidak meriwayatkan hadis daripada selain gurunya ni. Fakunna na'tabiru bihadisihi, dan kata Abu Hatim, kami terus mengkaji dan mengiktibar hadis-hadisnya. Wa qala al-Bukhari munkarul hadis. Bukhari lebih teruk lagi mengatakan beliau munkarul hadis. Munkarul hadis kalau menurut Bukhari adalah satu jarh yang paling berat. Bahkan beliau mengatakan setiap orang yang beliau katakan munkarul hadis, la tahillu ar-riwayatu anhu, tak halal meriwayatkan hadis daripadanya. Maknanya menurut Bukhari, Zaidah bin Abi Raqad yang bertafarrud dalam hadis ni adalah satu perawi yang sangat teruk, justru tafarrudnya sangat-sangat berat. Wa qala an-Nasa'i ba'dan akhraja lahu hadisan fi sunan la adri man huwa. Nasa'i hanya mengatakan beliau majhul, tidak diketahui siapa orang ni. Wa qala fi dhu'afa, dalam kitab dhu'afa turut mengatakan munkarul hadis. Wa fil kuna laisa bisiqah. Jadi Nasa'i sebut berkenaan Zaidah ni dalam tiga kitab. Pertama dalam kitab Sunan, beliau mengatakan la adri man huwa. Dalam kitab Du'afa, beliau mengatakan munkarul hadis. Dalam kitab Kuna, beliau mengatakan laisa bisiqah. Wa qala Ibn Hibban la yuhtajju bi khabarihi. Kata Ibn Hibban, tidak dihujahkan dengan khabarnya. Maknanya sangat-sangat lemah perawi ini. Jadi sudahlah perawi ini lemah, pada masa yang sama dia bertafarrud dalam periwayatan hadis, maka dia sampai kepada satu derajat yang sangat-sangat teruklah kelemahan hadis ini. Summa wajadtu li hadzal khabari isnadan zahiruhu as-sihhah faka'annahu mawdu'. Fa'aradtu at-tanbiha alaihi li'alla yughtarra bihi. Kata Ibnu Hajar, kemudian saya jumpai hadis ni ada sanad lain. Saya jumpai sanad lain bagi hadis ni, nampak macam sahih, akan tapi sebenarnya dia palsu. Justru saya ingin memberi peringatan agar tidak tertipu dengan sanad tersebut. Jangan ingat kita mengatakan dengan sanad ni terangkat riwayat Zaidah ibn Abi Raqad itu. Tak, sanad ini adalah sanad yang palsu, justru tidak boleh diguna untuk mengangkat hadis. Hadis palsu tidak boleh mengangkat hadis lain ataupun diangkat oleh hadis lain. Hadis yang palsu ni anggap tak ada, jadi tak boleh diguna untuk menjadi mutaba'ah, syahid atau lain sebagainya. Okey, kata Imam Ibn Hajar, qara'tu bi khatti al-Hafiz Abu Tahir As-Silafi. Saya baca dengan khat Al-Hafiz Abu Tahir As-Silafi. Seolah-olah Imam Ibn Hajar tidak mempunyai riwayat secara bersambung kepada Abu Tahir As-Silafi ini.
yang beliau jumpa adalah wijadah saja. Sebab Abu Tahir sekali lagi dia riwayat dia sangat banyak dan sangat masyhur pada zaman itu macam kitab-kitab yang beredar di pasaran nih. Jadi Ibnu Hajar menemukan satu kitab ni tapi tidak mempunyai riwayat direct. Kalau ada riwayat dia akan sebutkan riwayat dia. Akan tapi dia hanya menemukan wijadah kitab tu di pasaran. Wa qara'tu bi khattil Hafiz Abu Thahir As-Silafi qala anba'ana Syekh Abdul Barakat As-Saqati. Kita udah bincang tadi As-Saqati, matruk dan pemalsu hadis. Qala akhbarana Muhammad bin Ali ibn al-Muhtadi qala anba'ana Isa ibn Ali ibn al-Jarrah qala anba'ana al-Baghawi qala anba'ana al-Qawariri an Hammad ibn Salamah an Thabit an Anasin bihi qultu wa hadha min sun'atis Saqati fihi dalilun ala jahlihi fa innal Qawariri lam yalhaq Hammad ibn Salamah wa innama rawahu an Zaidah ibn Abi Raqad kama taqaddam. Jadi ringkasnya sanad ini adalah sanad yang palsu diciptakan oleh As-Saqati dan sudahlah palsu menunjukkan kejahilan As-Saqati sebab beliau menyusun sanad seolah-olah Al-Qawariri meriwayatkan daripada Hammad ibn Salamah. Padahal Qawariri tak pernah berjumpa atau tak hidup sezaman dengan Hammad ibn Salamah. Justru sanad ini adalah sanad yang tidak boleh digunakan sama sekali untuk menguatkan hadis tersebut. Hadis akhar, qala al-Baihaqi qala akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dia seorang ulama sufi di Nisabur. Maksudnya secara umum okey, walaupun ada isu berkenaan dengan periwayatan, tapi secara umum dia baik-baik aja. La ba'sa bihi. Qala anba'ana Muhammad bin Abdullah ibn Quraisy qala akhbarana Al-Hasan ibn Sufyan. Hasan bin Sufyan Imam Al-Fasawi. Qala anba'ana Abu Zur'ah Al-Razi qala anba'ana Muhammad bin Abdullah Al-Azdi qala anba'ana Yusuf bin Atiyah As-Saffar. Nah, Yusuf bin Atiyah As-Saffar nanti tandakan dia bermasalah dalam sanad hadis ni, beliau matruk. Qala anba'ana Hisham Al-Qurawi. Ini saya pening kepala hari waktu membaca kitab ni. Hisham Al-Qurawi. Siapa Hisham Qurawi? Sebenarnya menurut saya kemungkinan beliau adalah Hisham Al-Qardusi. Hisham Al-Qardusi, tapi semoga Allah mengampuni pentahqiq kitab, dia diam saja. Dan saya tengok lagi dalam cetakan yang lain, yang kedua yang saya bagi hari itu, juga Al-Qurawi tanpa ulasan Qurawi. Saya sepatutnya muhakkik, tugasan dia adalah mentahqiq perkara-perkara yang macam ni agar tidak mengelirukan. Bagi saya dia bukan Hisham Al-Qurawi tapi Hisham Al-Qardusi. Jadi ada dal yang gugur di situ dan ada sin yang gugur di situ. Sama ada silap dalam maktut ataupun secara kita dah cakap sebelum ni tuan-tuan bahwa kitab ni adalah kitab wijadah kan. Khat Ibnu Hajar dipindah kepada khat Sakhawi, lalu dipindah oleh muridnya Sakhawi yang saya pun tak tahu siapa muridnya pada hari ini. Adakah dia punya kemahiran dalam ilmu rijal atau hadis atau ketak. Justru tashif sangat sering berlaku dan ini memang menjadi isu utama kalau kita meriwayatkan hadis secara wijadah, which is banyak kesilapan dalam sebutan nama atau sebutan matan yang dihasilkan daripada tahrif. Dan justru sangat kena berhati-hati dalam meriwayatkan kitab-kitab yang tidak masyhur macam ni ya. Beza dengan kitab Kutub Sittah, dia masyhur. Ulama telah berikan khidmat yang top sejak dulu sampai sekarang. Akan tapi kitab-kitab yang ajza hadisiyah macam ni, ajza hadisiyah, juzuk hadisi macam ni, kena berhati-hati dalam membaca sanad dan dalam memastikan periwayatan. Okey, anba'ana Al-Hisham Al-Qardusi an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadhana illa Rajab wa Sya'ban. Ini hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW berpuasa pada bulan Rajab dan dia memberikan perhatian kepada 2 bulan di Rajab dan Sya'ban. Akan tapi sekali lagi hadis ini bermasalah.
Qultu wa huwa hadisun munkar min ajli Yusuf ibnu Atiyah as-Saffar, tadi kita cakap. Fa innahu dha'ifun jiddan, kata Ibnu Hajar, dia sangat-sangat lemah, Yusuf bin Atiyah as-Saffar. Oke, wa warada fi fadli Rajabin min al-ahaditsil batilah ahaditsa la ba'sa bitanbih 'alaiha li'alla yuqtarra biha. Kata Ibnu Hajar, ada hadis-hadis lain berkenaan dengan fadilah Rajab yang batil dan perlu kita berikan peringatan. Faminha hadis Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Termasuk hadis-hadis batil berkenaan bulan Rajab adalah hadis Rajab syahrullah. Nah, ini sangat masyhur. Sya'ban syahri, Ramadan dan syahru ummati. Rawahu Abu Bakar An-Naqqash Al-Mufassir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Naqqash Al-Mufassir. Abu Bakar An-Naqqash ini punya kitab tafsir. Punya kitab tafsir yang cukup masyhur, akan tapi beliau sering beliau dihukumkan memalsu hadis. Bahkan nanti kita akan sebut Ibnu Hajar akan mengatakan bahwa beliau adalah dajjal, sering memalsu hadis ya. Dan ini adalah salah satu hadisnya. Kata Ibnu Hajar, rawahu Abu Bakar An-Naqqash Al-Mufassir qala anba'ana Ahmad bin Abbas At-Tabari qala anba'ana Al-Kisai qala anba'ana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abi Sa'id Al-Khudri wa huwa sanad murakkab. Jadi kata Ibnu Hajar, ini adalah sanad rekaan. Jadi rekaan di siapa yang merekanya, yang membuatnya adalah Abu Bakar Naqqash. Justru jangan main-main dengan para ahli hadis nih. Jangan ingat kita boleh mentarkib sanad. Tak ada yang tahulah, saya susun aja sanad nih. Fulan yang siqah, saya susun dengan fulan siqah, fulan siqah, fulan siqah, semua hadis jadi sahih. Tidak semudah itu. Ahli hadis tahu mana sanad yang direka, mana sanad yang betul-betul original. Rekaan nampak macam orang buat lukisan. Mana lukisan yang original, buatan lukisan milik Picasso misalkan, atau Leonardo da Vinci, dengan lukisan yang palsu. Sebagaimana zaman sekarang orang ada pakar-pakar yang membezakan mana lukisan asli dengan palsu, ahli hadis pun punya kepakaran macam tu, bahkan lebih dulu punya kepakaran macam tu untuk memastikan mana riwayat yang asli, original, mana sanad yang tarkib murakkab. Dan ini adalah sanad murakkab kata Ibnu Hajar. Wala yu'rafu li'alqamah sama min Abi Sa'id. Alqamah memang imam masyhur, siqah. Akan tapi tak ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau pernah mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak ada riwayat tu, walaupun beliau tabi'in, tapi dia tak meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Wal Kisai al-mazkur fi sanad la yudra man huwa. Walaysa huwa Ali bin Hamzah al-Maqdisi, fa innahu aqdamu min hadhihi tabaqah bikathir. Kisai yang kita sebut tadi, Anba'ana al-Kisai, itu pun tak diketahui siapa dia. Bukan Kisai yang masyhur tu, Imam Al-Arabiyah tu, Imam Ahli Lughah. Sebab tabaqah Kisai Imam Ahli Lughah ni lebih tinggi daripada tu. Wal uhdatu fi hadzal isnad 'ala an-Naqqash. Orang yang kita tuduh dalam sanad ni adalah An-Naqqash. Dia yang kita suspek mereka hadis tersebut, sanad ni. Waqad rawahu al-Hafiz al-Kabir Abu al-Fadl Muhammad ibn Nasir fi Amalih. Jadi dan sekarang Ibnu Hajar bawakan bahwa hadis ni juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Kabir. Hafiz Kabir Muhammad ibn Nasir adalah imam ahli hadis yang ada di Syam, dan beliau hidup sebelum Ibnu Hajar, beberapa dekad sebelum Ibnu Hajar, dan imam besar di Syam. Akan tapi Ibnu Hajar nak katakan bahawa Imam Hafiz Kabir macam ni disayangkan, kenapa meriwayatkan hadis yang murakkab macam ni, yang palsu macam ni. Sepatutnya Imam Hafiz Kabir ni kena berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, terutamanya dalam imla.
Dan ini hadis yang beliau riwayatkan secara imla fi amali. Amali maksudnya di hadis yang diriwayatkan di imla, bukan di dalam kitab, tapi diimlakan. Untuk makluman, imla adalah periwayatan hadis secara publik untuk orang ramai. Orang ramai ada yang paham hadis dan kebanyakan awam. Justru sangat disayangkan kenapa orang yang hafiz kabir meriwayatkan hadis ini secara imla untuk orang ramai, padahal hadis tersebut adalah hadis murakkab dan maudhu'. وقد رواه الحافظ الكبير أبو الفضل محمد بن ناصر في أماليه قال أخبرنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الخطاب بن البطر سماعا وأبو علي بن البناء إجازة قالوا أنبأنا أبو القاسم siapa nih? Al-Harani, ini pun silap. Sepatutnya adalah Al-Hurfi. Sekali lagi ini adalah kesilapan sama ada dalam naskah ataupun dalam kitab asal Ibnu Hajar, tulisan Ibnu Hajar. Untuk makluman pun kita tulisan Ibnu Hajar terkenal sangat-sangat buruk. Mungkin seorang salah tengok, salah nukil. Qala anba'ana Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqqash, ini An-Naqqash tadi ya al-mufassir itu. Qala anba'ana Abu Amr Ahmad bin Abbas At-Tabari Al-Qayrawi. Qala anba'ana Al-Kisai. Qala Ibnu Nasir huwa Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai Al-Maqdisi Al-Kufi. Jadi apabila menyebutkan kalimat Al-Kisai, Ibn Nasir, Al-Hafiz Kabir tadi explain bahwa beliau adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai Al-Maqdisi Al-Kufi yang Imamul Arabiyah. Yang kata Ibnu Hajar tadi bukan dia. Ini bukan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Akan tapi Ibn Nasir katakan dia Ali bin Hamzah Al-Kisai dan ini adalah satu kesilapan. Qala anba'ana Abu Muawiyah qala anba'ana Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah Nabi Sa'id Al-Khudri annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Rajab la yuqarinuhu minal ashhuri ahad walidzalika yuqalu lahu syahrullahil asam wa salasatu ashhurin mutawaliyat yakni Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram ala wa inna Rajaban syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati faman sama min Rajabin yawman imanan wa ihtisaban istawjaba ridwanallahil akbar wa askanahu al-firdaus al-a'la wa man sama min Rajabin yawmain falahu minal ajri dhi'fan waznu kulli dhi'fin mislu jibalid dunya wa man sama min Rajabin salasata ayyam ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan tulu masirati dhalikal yawm sanah wa man sama min Rajabin arba'ata ayyam ufiya minal bala' wa minal juzam wal junun wal baras wa min fitnatil masihid dajjal wa min azabil qabr wa man sama min Rajabin khamsata ayyam wuqiya azabal qabr wa man sama min Rajabin sittata ayyam kharaja min qabrihi wa wajhuhu adwa'u minal qamari lailatal badr wa man sama min Rajabin sab'ata ayyam fa inna li jahannama sab'ata abwab yughliqullahu ta'ala anhu bisawmi kulli yawmin baban min abwabiha. Masya Allah, ini fadilah sangat besar daripada berkenaan dengan orang yang berpuasa pada bulan Rajab, ya. Fadilah yang sangat banyak, sayangnya dia palsu. Wa man shama min Rajabin samaniyata ayyam fa innal jannati samaniyata abwab yaftahullahu lahu bikulli sawmi yawmin baban min abwabiha wa man shama min Rajabin tis'ata ayyam kharaja min qabrihi wa huwa yunadi la ilaha illallah fala yuraddu wajhuhu tunal jannah wa man shama min Rajabin 10 ayyam ja'alallahu lahu ala kulli milin ala sirat firashan yastarihu alaih. Menarik nih. Siapa yang berpuasa Rajab 10 hari, Allah akan jadikan setiap 1 mil, beberapa kilometer berjalan di titian sirat akan ada firash. Ada katil untuk dia berehat nanti di atas titian sirat. Cantik dia orang yang memasukkan hadis ini, imajinasi dia sangat tinggi. Wa man shama min Rajabin 11 yawman lam yuwafa 'abdun yaumal qiyamah bi afdala minhu illa man shama mislah أو زاد عليه ومن صام من رجب 12 يوما كساه الله يوم القيامة حلتين الحلة الواحدة خير من الدنيا وما فيها
ومن صام من رجب 13 يوما وضع له يوم القيامة مائدة في ظل العرش فأكل عليها والناس في شدة شديدة ومن صام من رجب 14 يوما أعطاه الله من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن صام من رجب 15 يوما وقفه الله يوم القيامة موقف الآمنين. Panjang sangat. وقال ابن ناصر سقط من سماء ابن المطر ابن خيرون قوله ومن صام من رجب 5 أيام والباقي سواء. قال Ibn Nasir berkata, wahada hadisun gharibun alin min hadisi Abi Muawiyah ad-Dharir anil A'mash. Ibn Nasir mengatakan hadis ini gharib ali. Ali ini ulu, sanad dia singkat antara kita dengan Nabi SAW. Dan hadis ini ali, gharib, daripada hadis Abu Muawiyah ad-Dharir. Dan kebanyakan hadis-hadis yang ulu ini memang palsu. Justru jangan happy sangat dengan kumpulan sanad kumpulan hadis-hadis musalsal, hadis-hadis ulu, hadis-hadis yang pendek antara kita dengan Nabi. Kebanyakannya adalah hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis yang khata ataupun munkar. Termasuk hadis-hadis musalsalat. Jarang sangat hadis musalsal yang sahih. Sahih dalam arti sifat mustasalsul itu betul-betul berlaku, macam pegang tangan, macam qala inni uhibbuka dari awal sampai akhir. Itu mungkin kebanyakannya adalah hadis-hadis yang palsu dan khata. Dan ini termasuk hadis Ali gharib akan tapi palsu. Wa hadza hadisun gharib alin min hadis Abi Muawiyah ad-Dharir anil A'mash wa huwa gharib min hadis Alqamah an Nabi Sa'id tafarrada bihi Abu Amr at-Tabari wa la yu'rafu illa min riwayatih wa lam nasma'hu illa min riwayati Abu Bakar an-Naqqash anhu. Dan Ibn Nasir pun tahu bahwa hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Naqqash daripada Abu Amr at-Tabari. Ini sudah nampak betul bahwa ini adalah ciptaan daripada Abu Bakar an-Naqqash. Qultu, Ibn Hajar mengkritik Ibn Nasir, beliau katakan hadzal kalam la yaliqu bi ahli naqd. Ucapan ini tak patut diucapkan oleh pakar hadis. Wa kaifa yurawwij misla hadzal batil ala Ibn Nasir ma'a tahqiqihi bi anna an-Naqqash wadda' dajjal. Nas'alullahu al-afiyah. Beliau katakan, macam mana Ibn Nasir boleh cakap macam tu padahal dia tahu bahwa Ibn Naqqash adalah wadda' dan dajjal. Fa wallahi ما حدث أبو معاوية ولا من فوقه بشيء من هذا قط وليس الكسائي علي بن حمزة المقدسي النحوي فقد جزم بأنه غيره الإمام أبو الخطاب Ibn Dihyah. Kata sekali lagi Ibn Hajar mengkritik Ibn Nasir, ini Al-Kisai di sini bukan Ali bin Hamzah Al-Maqdisi yang pakar nahwu itu. Faqad jazama bi annahu ghairuhu al-Imam Abu Khattab Ibn Dihyah. Ibn Dihyah mengatakan tak, ini bukan Al-Kisai yang terkenal tu. Faqal Al-Kisai al-mazkur la yudra man huwa wa qala ba'da an akhraj al-hadis hadha mawdu'. Ibn Dihyah bahkan mengatakan hadis ini hadis palsu. Qultu walil hadis tariqun ukhra wahiyah aidan wa fi ruwatiha majahil rawainahu fi amali Abil Qasim ibn Asakir. Hadis ini ada sanad lain. Dan kami riwayatkan hadis ini daripada Imla Abul Qasim Ibn Asakir. Imam Abul Qasim Ibn Asakir dia punya amali kan. Banyak kitab-kitab yang diimlakan oleh hadis-hadis diimlakan oleh Ibn Asakir juga semasa beliau menjadi rektor Darul Hadis An-Nuriyah di Damsyik. Dan salah satunya adalah Fadhail Rajab. Justru ini termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir. Ruwainahu fi amali Abil Qasim Al-Asakir min tariq Isam ibn Tulaik an Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri fadzakarahu bi tulihi wa fihi ziyadah wa naqs wa taqdim wa ta'khir wa qala ba'da qawlihi anta amin wa man sama min Rajabin 16 yawman kana fi awaili man yazuru Rahman wa yanzuru ila wajhihi wa yasma'u kalamahu
ومن صام من رجب 17 يوما نصب الله على كل ميل من الصراط استراحة يستريح عليها ومن صام من رجب 18 يوما زاحم إبراهيم في قبته. Masya Allah. Siapa yang puasa 18 hari bulan Rajab, dia akan zahama Ibrahim, dia akan berebut dengan Nabi Ibrahim di dalam kubah khas Nabi Ibrahim di surga. Wa man shama min Rajab 19 yauman banallahu lahu qasran tijaha Ibrahim wa Adam yusallim alaihima wa yusallimani alaihi. Wa man shama min Rajab 20 yauman nada munadin min indillah amma ma madha faqad ghafartu lak fasta'nifil amal. Ini pun hadis palsu. Walahu tariqun ukhra rawainahu fi fadail awqat al-Baihaqi min tariqi Gunjar. An-Nuh ibnu Abi Maryam. Nuh ibnu Abi Maryam ma'ruf, teman-teman. Dia adalah pemalsu hadis. Nuh ibn Abi Maryam terkenal juga dengan sebutan Nuh al-Jami'. Nuh al-Jami' maknanya adalah dia menghimpun pelbagai ilmu. Memang ilmu dia sangat banyak. Pertama, fiqh Abu Hanifah dan juga hadis, tapi periwayatan beliau tidak membezakan antara hadis yang sahih dan palsu, bahkan meriwayatkan pelbagai hadis-hadis yang palsu. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Fadail Awqat min tariqi Gunjar an Nuh ibn Abi Maryam an Zaid al-Ammi an Yazid ar-Raqashi an Anas. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiratullahi minasy-syuhur syahrul Rajab wa huwa syahrullah. Man azzama syahra Rajabin faqad azzama amrallah adkhalahu jannatin na'im wa aujaba lahu ridwanahu akbar wa sya'banu syahri faman azzama syahra sya'ban faqad azzama amri wa man azzama amri kuntu lahu faratan wa zukhran yaumal qiyamah wa syahru Ramadan syahru ummati faman azzama syahru Ramadan wa azzama hurmatahu wa lam yantahikhu wa sama naharahu wa qama laylahu wa hafidha jawarihahu kharaja min Ramadan wa laysa alaihi dhanb yutalibuhu Allah ta'ala bihi. Qala al-Baihaqi hadha hadisun munkar bimarrah. Baihaqi sekali lagi dia berlembut, dia mengatakan hadis munkar sangat. Munkar sangat, sebenarnya dia adalah, kata Ibnu Hajar, bal huwa maudhu' zahirul wada'. Bal huwa min wad'i Nuh al-Jami'. Ini adalah rekaan daripada Nuh al-Jami' tadi, Nuh bin Abi Maryam. Wa huwa Abu Ismah alladhi qala anhu Ibnu al-Mubarak lamma dzakarahu liwaqi' indana syekh yuqalu lahu Abu Ismah kana yadha'ul hadis. Sejak awal lagi Ibnu al-Mubarak hukum dia sebagai memalsu hadis. Wa huwa alladhi kanu yaquluna fi Nuh al-Jami' jama'a kulla syai' illa sidq. Nuh al-Jami' ini menghimpun semua ilmu, satu aja yang dia tak punya, yaitu kejujuran. Wa qala al-Khalili ajma'u ala dha'fihi. Khalili mengatakan dia pun para ulama sepakat bahwa dia adalah lemah. Kita sambung satu lagi, wa minha ma qara'tu bi khatti salafi bi khatti as-silafi al-hafiz, bukan bi khatti salaf. Silaf ini silaf masih ada alif lam. Bi khatti as-silafi al-hafiz. Qala anba'ana Syekh Abdul Barakat Hibatullah bin Mubarak As-Saqati, lagi yang pemalsu hadis. Qala akhbarana Abu Ja'far ibn al-Maslamah qala anba'ana Muhammad bin Abdullah ibnu Akhi Mimi. Ini terkenal dengan sebutan Ibnu Akhi Al-Mimi, memang nama dia Muhammad bin Abdullah ibnu Akhi Al-Mimi. Qala anba'ana Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi al-Imam qala anba'ana Mansur bin Abil Muzahim wa Muhammad bin Habib al-Jarudi qala haddatsana Malik an az-Zuhri an Anas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Rajabin ala sa'ir syuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril azkar wa fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur ka fadli Muhammadin ala sa'iril anbiya wa fadlu Ramadan ala sa'ir syuhur ka fadlillah ala ibadih wa rijalu hadzal isnad siqat illa as-Saqati fa huwa al-afah. Semua perawi dalam sanad ini siqat, melainkan as-Saqati saja yang kita bincangkan tadi, dia pemalsu dan dialah punca masalah nih, wa huwa al-afah. Wa kana masyhuran biwadil hadis wa tarkibil asanid wa lam yuhaddis wahidun min rijali hadzal isnad bi hadzal hadis qat. Semua perawi yang disebutkan dalam hadis ini tak pernah sebutkan pun hadis ini.
Saqati yang menisbahkan kepada mereka sebuah hadis yang tak pernah mereka riwayatkan. Sekarang 8.30, Ustadz Nizam, macam mana? Kita lanjutkan ke atau kita rehat sekejap? Saya rasa kita berhenti di sini dulu. Insya Allah kita lanjut lagi pada minggu hadapan kita khatamkan insya Allah. Ada apa-apa soalan? Ya, Pak. Ada? Oke. Kalau begitu kita rehat di sini dulu dan kita insya Allah jumpa semula pada masa akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah, Dokter. Jazakumullah khairah. Allah khairan, Dokter. Jazakallah khairan, Doktor. Doktor, minggu depan boleh pakai satu lagi tak?